Kanser usus merupakan kanser kedua paling banyak di Malaysia dan bilangan kes semakin hari semakin meningkat. Rakyat yang berbangsa Cina diikuti dengan kaum Melayu paling banyak menghidapi kanser usus ni. Kanser usus merupakan sejenis kanser yang boleh dicegah dan dirawat sekiranya dikenal pasti pada peringkat yang awal. Tetapi malangnya di Malaysia, 70% pesakit kanser usus ni dikenal pasti pada tahap 3 dan tahap 4 di mana rawatan pada peringkat ini lebih rumit. Jadi dalam video ini kita nak tengok 5 tanda awal kanser usus dan apakah saringan awal yang boleh dilakukan. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, bila kita sebut mengenai kanser usus ni, ia boleh terjadi pada mana-mana bahagian pada usus besar kita dan selalunya ia bermula dengan ketumbuhan yang kecil dikenali sebagai polips. Polips ni selalunya muncul pada permukaan usus kita dan boleh bertukar menjadi kanser. Punca kanser usus ni dipercayai disebabkan oleh mutasi pada genetik kita, tetapi masalah seperti obesiti, makanan yang mempunyai serat yang rendah dan juga merokok boleh meningkatkan risiko kanser kita. Generally bila bercakap mengenai kanser, lebih cepat kita dapat kesan kanser ni, lebih baik peluang untuk sembuh dan juga recovery. Jadi tanda yang pertama adalah sembelit ataupun cirit-birit. Term betul dia adalah altered bowel habits, di mana terdapat perubahan kepada konsistensi ataupun kekerapan membuang najis kita. Bergantung kepada lokasi ketumbuhan kanser usus ni, pesakit boleh datang dengan masalah sembelit ataupun cirit-birit untuk berminggu-minggu. Sekiranya ketumbuhan kanser usus ni berada pada sebelah kiri usus, pesakit akan datang lebih kerap dengan masalah sembelit. Lagi satu gejala yang pesakit boleh alami adalah dikenali sebagai tenesmus. Maksud tenesmus adalah perasaan hendak membuang air besar walaupun usus kita ni dah dikosongkan. Basically dah tak ada apa dah nak buang, tapi perasaan nak buang tu masih ada. Tetapi tanda ni bukanlah spesifik kepada kanser usus sahaja. Tanda kedua adalah najis yang berdarah. Selalunya apabila ada ketumbuhan dalam usus kita, pendarahan boleh berlaku dalam bentuk darah merah yang terang atau kadang-kadang najis boleh jadi warna hitam. Tetapi ada juga sebab-sebab lain yang boleh menyebabkan najis berdarah, contohnya seperti buasir dan juga pendarahan dalam perut. Jadi bukan semua pendarahan dalam najis ni adalah kanser, tetapi perlu mendapatkan rawatan. Tanda yang ketiga adalah susut berat badan secara tidak sengaja dan selalunya datang juga dengan kurang selera makan. Penurunan berat badan ni selalunya agak ketara dan cepat dalam masa beberapa bulan sahaja. Sebab tu kalau ada susut berat badan dalam orang yang berusia ni, kita perlu rule out penyakit kanser. Dan gejala yang keempat kanser usus ni adalah sakit perut. Sakit perut ni selalunya dia berkaitan dengan obstructive symptoms, bermakna jika laluan usus kita ni dah sempit disebabkan oleh ketumbuhan yang makin besar, naturally usus kita ni akan cuba nak melawan sebab dia nak lalu juga kawasan tu. Dan tanda yang kelima adalah keletihan, mainly disebabkan oleh anemia atau kekurangan sel darah merah. Lebih kurang 48% pesakit kanser usus ni mengalami masalah anemia. Selalunya kita boleh tengok pesakit yang mengalami penyakit kronik ni memang lebih pucat daripada biasa. Okay guys, selalunya kanser usus ni pada peringkat awal memang tak ada symptoms, dan by the time orang tu ada symptoms pun selalunya dah pada peringkat yang agak advance. Cara terbaik atau gold standard untuk detect kanser usus ni adalah dengan menggunakan satu kamera yang dimasukkan melalui punggung kita, dikenali sebagai kolonoskopi. Tetapi takkanlah kita nak kolonos semua orang, dia tak praktikal dan tidak cost efektif. Sebab tu ada lagi satu ujian saringan yang lebih selesa untuk pesakit lakukan, dikenali sebagai Fecal Occult Blood Test, FOBT. Fungsi FOBT ni adalah untuk mengesan kehadiran darah walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Tetapi ujian ni hanya mampu untuk kesan kehadiran darah whether ada ataupun tak ada darah dalam najis kita. Ujian ni tidak boleh bagi tahu kita lokasi ataupun punca pendarahan. Sebab tu jika positif ujian saringan ni, pesakit akan dirujuk ke hospital untuk proceed dengan ujian kolonoskopi supaya kita dapat detect kesan dan juga lokasi pendarahan dalam usus kita ni. Ujian FOBT ni disarankan kepada golongan yang berumur di antara 50 hingga 75 tahun. Jadi sekiranya anda ataupun ahli keluarga anda yang belum lagi menjalani ujian saringan ni, anda boleh ke klinik kesihatan yang terdekat. Tetapi sekiranya anda mempunyai gejala-gejala di atas dan mempunyai sejarah keluarga kanser, tak kira umur berapa, anda boleh terus ke klinik berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan lanjut. Conclusion dia guys, penyakit kanser usus ni dah meragut banyak nyawa ahli keluarga dan juga saudara-saudara kita. Even orang ternama seperti Chadwick Boseman atau Black Panther pun meninggal disebabkan oleh kanser usus ni. Jadi saya harap dengan mengenali tanda-tanda kanser usus ni dan juga ujian saringan, kita dapat mengurangkan bilangan kes kanser usus di Malaysia sebab kita tak tahu siapakah mangsa yang seterusnya. That's the video guys. Saya harap hangpa suka konten seperti ini. Kalau hangpa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hangpa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.